sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaman sabara ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu, hari bercuti. Tuan-tuan, semakin kita bercuti, semakin kita berehat, semakin banyaklah peluang kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bercuti, semakin banyak berehat, semakin banyak bersama anak isteri dan suami dan sebagainya, semakin hampirlah kita bawa keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bercuti, semakin kita dapat berehat, semakin kita bersama ahli keluarga seluruhnya. Marilah kita insya-Allah ingat mengingat, dan antara ingatan yang kita nak beri kepada anak cucu kita tidak lain dan tidak bukan, marilah kita menjadi muslim yang lebih baik, menjadi mukmin yang lebih baik, menjadi muttaqi yang lebih baik, menjadi muhsinin yang lebih baik, dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Saudara-saudara, tidak ada lagi niat seseorang, amalan seseorang yang lebih baik daripada untuk menjadi hamba Allah yang disayangi, yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama tuan-tuan, saya, tuan-tuan dan puan-puan, seluruhnya teman-teman yang bersama menonton ruangan ini pagi-pagi ini, tuan-tuan, pagi-pagi ini, sama-samalah kita memohon kepada Allah, dilembutkan hati kita, dilunakkan pemikiran kita, dilunakkan seluruh anggota tubuh badan kita untuk kita menghampiri Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyayangi Allah, untuk mencintai Allah, untuk mengasihi Allah, dan pada masa yang sama tuan-tuan, mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengasihi dan memperjuangkan dan mempromosi dan memertabatkan agamanya, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang lengkap, agama yang memang diberikan kepada kita seolah-olah satu pemberian yang tidak ada tolok bandingnya dalam hidup kita. Bayangkan Allah tidak beri kita iman. Bayangkan Allah tidak beri kita Islam. Bayangkan Allah tidak beri kita jalan yang lurus menuju kepada Allah. Jalannya adalah Islam. Saudara, ayat Quran menyebutkan antara wahyu yang terakhir yang dikatakan oleh ahli-ahli mufassirin. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kamu. Telah kuredakan Islam menjadi agama dan pegangan hidup kamu. Tuan-tuan, Islam yang ada kepada saudara, Islam yang lengkap, Islam yang telah dipraktikkan seluruhnya oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang cantik, Islam yang murni, Islam yang lengkap, Islam yang agung, Islam agama terakhir, Nabi yang terakhir, risalah yang terakhir. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita adalah umat yang mula-mula dihisab. Umat yang mula-mula diletakkan di tempat menghisab di padang mahsyar nanti. Bersama kita ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat yang terakhir, tetapi umat yang pertama dihisab, dan umat yang pertama melangkahkan kaki ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berderet-deretlah Abu Bakar Siddiq, berderet-deretlah Umar Ibn Khattab, berderet-deretlah Umar Uthman Ibn Affan, berderet-deretlah Ali karamallahu wajhah, berderet-deretlah teman-teman yang lain, 10 daripadanya. Dalam hidupnya diberitahu sebelum mereka mati pun, tempat mereka nanti yang menunggu mereka ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang saya muliakan, di pagi-pagi hari ini, mari kita pandang muka anak-anak kita, tuan-tuan. Pandang muka isteri kita, pandang muka suami kita. Pandang muka ibu dan ayah kita yang masih hidup lagi. Pandang muka abang, kakak dan adik-adik kita. Pandang muka mak mertua dan ayah mertua kita. Pandang muka suami dan isteri kita, lama-lama saudara pandang muka mereka.
Sejak kita dah berkahwin 30 tahun. Sejak kita dikurniakan anak 5 orang. Sejak kita dikeduakan cuci ada 9 orang, cucu 9 orang. Kemana kita bawa mereka, saudara? Kemana kita bawa mereka? Ke jalan mana kita bawa mereka? Jalannya ada 2 saja jalannya. Jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Dan jalan yang mesti dibawa ialah jalan yang pernah diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya? Jalan Islam, the pathways of Islam. Itulah dia, the pathways of Islam, jalan Islam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Jalan yang selain daripada jalan Islam tidak akan menjadi jalan yang lurus. Manusia yang mengikut jalan selain daripada Islam tidak mungkin menjadi manusia yang lurus, diterima oleh Allah nanti di akhirat untuk dijadikan hamba yang disayangi, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah jalan ini, ikutlah jalan ini. Jangan kau ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu mempersempangjauhkan kamu daripada jalan yang pernah diteroka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang benar, ini jalan-jalan yang hak, inilah jalan yang tidak ada unsur kebatilan walau sedikit pun. Inilah jalannya. Jalan Islam, jalan iman, jalan taqwa, jalan ihsan. Inilah jalannya. Para penonton yang dirahmati sekalian, pagi ini kita membincangkan tajuk. Tuan-tuan tengok tajuk. There's a running information di bawah sekali, tuan-tuan. Tajuk pagi ini, amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala siri ketujuh. Amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala siri yang ketujuh. Ulang balik. Tuan-tuan, amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala siri ketujuh. Apa amalannya? Yang saya baca ayat-ayat permulaan tadi. Amalannya ialah memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Jadikanlah kita pemaaf-pemaaf dalam situasi-situasi yang mengizinkan, dalam situasi-situasi yang tidak menimbulkan banyak persoalan, dalam situasi-situasi yang memerlukan, tuan-tuan, yang memerlukan khidmat daripada kita sebagai insan yang baik, insan yang subur hatinya, subur Islamnya, subur jiwanya, semua akalnya, subur pemikirannya, subur hati budinya. Memaafkan. Memaafkan atas kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang saudara fikir, tuan-tuan dan puan, kita mempunyai kuasa tersendiri dan boleh memaafkan. Daripada kemaafan itu implikasinya tidak begitu banyak terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap umat, terhadap masyarakat. Saudara tahulah, dosa yang mana yang nak dimaafkan, dosa yang mana yang tidak dimaafkan. Tetapi yang cantiknya dimaafkan. Tuan-tuan yang penting sekalian, saya nak baca sepotong hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sifat pemaaf dalam adalah iman yang paling utama. Sifat pemaaf adalah iman yang paling utama. Paling disebut di sini paling utama. Seperti mana dijelaskan bermaksud dalam hadis bermaksud, iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Hadis riwayat Bukhari. Iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. There are two things there. One is patience. Satu lagi, tuan-tuan, maaf. Maaf. Mudah kita memberikan kemaafan. Masya Allah. Tuan-tuan kalau saya bacakan satu lagi, tuan-tuan dan puan, satu lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi sesaudara, ayat Quran, ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan bagi mereka yang pemaaf.
Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada mereka yang menjadi pemaaf. Pengampunan tuan-tuan ya. Nah, kalau tuan-tuan pemaaf, tuan-tuan terbuka hati untuk memaafkan, tuan-tuan redha untuk memaafkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mulia. Dan salah satu yang dimiliki Allah ialah sifat pemaaf. Ayat Quran dari surah An-Nisa ayat 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Saudara, Maha Pemaaf dari segi Allah namanya Maha Pengampun. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Saudara, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, seluruh dosa kita, dengan kita melakukan taubat nasuha dan mengerjakan amal salih, mengerjakan amal jariah dan mengerjakan amal-amal yang dituntut kepada kita, amal fardu ain, fardu kifayah. Tuan-tuan, mati kita dengan kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan kita bertaubat dengan taubat nasuha, dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa tuan-tuan? Teruskan. Saya rasa tuan-tuan meneruskan macam saya meneruskan. Kecuali dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. The only sin which will not be pardoned by God is the sin of bringing partners to Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Itu yang Allah tak mau. Tanda sangat dosa besar. Hingga besarnya dosa itu, syirik, tidak akan diampunkan oleh Allah. Tinggallah kita dalam neraka. Tinggallah neraka selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Pagi ini mari kita tengok diri kita, saudara, diri kita. Tak ada orang yang tak ada dosa. Dosa dengan mak malam tadi tuan-tuan, perbincangan yang sangat menarik, rugi sangat. Tapi tuan-tuan, pasal dia ialah live streaming online malam tadi. Tajuk malam tadi ialah pesanan ibuku tajuknya. Pendek je tajuk dia. Menampilkan ada 3 personality. Seorang kita panggil tuan-tuan Haji Muhammad Zahrum Zain, atau kita panggil Pak Seorang lagi Cikgu Farah Hayana Idris. Cikgu mathematics. Tapi dididik daripada kecil dengan didikan yang unsurnya Islam, taqwa, ihsan, iman, dan hidup dalam suasana ibu dan ayah yang cinta kepada agama, suami yang cinta kepada agama, melahir mendidik anak-anak yang juga diharapkan cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Cikgu Farah Hayana Idris. Seorang lagi tuan-tuan mesti kenal seorang ni. Tuan-tuan, seorang lagi ialah Nash. Penyanyi Nash. Allah, Nash tuan-tuan, saya nak sebut dia. Macam mana dia meraihkan ibunya tuan-tuan. Untuk menuntut maaf kepada ibu apa yang dibuat. Supaya ibu termaaf kepada dosa-dosa yang dilakukan kepada ibu. Apa dia buat tuan-tuan? Dia peluknya ibu, didakapnya ibu, diciumnya ibu, tuan-tuan ya. Diusap-usapnya ibu, diciumnya, ikut dia kata wallahi, diciumnya sampai ke peringkat mencium tapak kaki ibu. Nash cium tapak kaki ibu, the rockstar namanya Nash, left-hander, mencium tapak kaki ibunya. Sebab itu mengikut dialah. Atas perbuatan itu Allah membentangkan jalan hidupnya.
Tak begitu kaya, tak begitu miskin. Tapi dia tidak pernah terganggu dalam hidupnya oleh keadaan kehidupan dunia ini. Rezeki mengalir. Bersama dengan rezeki, makanan yang mengalir ialah roh kasih sayang dia terhadap ibunya. Di antara apa yang dia dapat bulanannya ke tahunan dan sebagainya mengalir kepadanya untuk meneruskan kehidupan, bersamanya mengalir roh kasih sayang seorang anak kepada seorang ibu. Pulangan kasih sayang antara ibu kepada anaknya, namanya Nash. Saudara, cantik tuan-tuan, cantik. Pak pula bercerita tentang ibunya. How strict the mother was. How strict the father was. The father was the reinforcer. Apa yang isteri ni cakap, mak Pak cakap, yang reinforce di belakangnya, di kirinya, di kanan, di depan. Apa yang disebut oleh ibu itu ialah ayahnya. Never ever raise your voice in front of your mama. If you do that, 5 jari ini akan naik ke muka kamu. That was the warning given by the father consistently to the children. Saudara-saudara, inilah didikan. Dan malam tadi, ahli-ahli panel mengalirkan air mata, saya pun melilihkan air mata. Bila kita cerita tentang ibu ni. Takut tuan ibu tidak memaafkan kita. Takut ibu tidak memaafkan kita. Kalau ibu tak memaafkan kita. Kan ada cerita yang selalu diceritakan kepada kita. Seorang anak muda mati tapi nyawa tak keluar-keluar. Nazak dah begitu lama dah, nyawa tak keluar-keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu. Begitulah tuan-tuan, orang nak mati nazak ni, sakratul maut, punya sakit. Tuan-tuan, bergelumang dengan kesakitan yang amat sangat. Macam 20, 30, 300 pedang yang sedang menetak kita. Menitik-nitik kita pedang-pedang itu, tuan-tuan. Atau daripada pokok yang berduri dengan akar-akarnya dimasukkan semula ke dalam perut kita sampai ke dubur kita, ditarik semula keluar. Begitulah sakitnya mereka yang sedang menghadapi sakratul maut. Tak mati-mati juga anak muda ini, tuan-tuan. Rasulullah memberitahu sahabat, panggil ibunya. Dipanggil ibunya. Ibunya datang menyaksikan anak yang begitu. Wahai ibu, mungkin ada kesilapan yang dilakukan oleh anak ini kepada ibu. Atas kesilapan itu, ibu belum memaafkan, menyebabkan nyawa tidak keluar lagi daripada jasadnya. Bayangkan, lihat bagaimana terseksanya dia. Ibu, ampunkan anak ini. Ibu tu kata, aku tak boleh. Sebab kederhakaannya, tuan-tuan, kederhakaannya beyond reasons. Kedakaannya tidak boleh kufikirkan. Diulang lagi Nabi dan ibu itu bertegas tidak mau memaafkan. Akhirnya ibu memberitahu para sahabat, kumpulkan kayu, bagi kita bakar saja. Bakar pemuda ini biar dia mati dalam pembakaran itu. Mendengarkan tuan-tuan, Rasulullah menitahkan kepada pemuda untuk membakar. Terbukalah hati ibu, tak sanggup melihat anak kandungannya dibakar. Maka dia pun memaafkan. Sebaik-baik dia memaafkan, roh kemaafan itu mengalir ke badan, ke jasad, ke hati anak yang nak meninggal dunia ini. Maka rohnya pun pergilah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dihormati sekalian, cerita ni banyak, tuan-tuan. Ustaz-ustaz selalu cerita ni. Tapi cerita diceritakan, apa dia? Ibu yang pemaaf tadi, tuan-tuan. Ibu yang pemaaf tadi. Boleh tak kita ambil sedikit daripada cerita itu, letak pada diri kita? Anak kita 8, anak saya 8 orang. Tak ada anak yang tidak berdosa dengan kita. Tak ada anak yang entah kenapa datang ke rumah kita, masam muka daripada datang, duduk 3 jam, sampai balik, tak menegur kita. Dosa.
Anak, tuan-tuan, datang, masuk rumah, cerita dengan semua adik-beradik dia, cerita. Mak turun daripada atas. Dia tak pandang pun ibu yang turun daripada tingkat atas itu. Dosa. Makan. Terlupa nak menjemput ibu dan ayah. Dosa. Sisa-sisa makan, tuan-tuan. Sisa-sisa makan anak cucu tadi dikumpulkan balik, dihias balik, serah kepada ibu dan ayah. Dosa, tuan-tuan. Banyak dosa. Dosa yang tidak ikut apa yang dicadang oleh mak, cadangan yang baik. Dosa tidak mengikuti nasihat-nasihat ibu. Nasihat-nasihat ibu. Salat, jangan lewat salat. Anak-anak salat di hujung waktu, bukan di awal waktu. Saudara, ada 3 perkara yang menyebabkan Allah sangat cinta kepada kita. Pertama, salat di awal waktu. Kedua, mentaati ibu dan ayah. Ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Itu hadis. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian ya. Balik tuan-tuan dan puan tadi ya. Maaf. Tak ada orang yang tak ada dosa. To err is human being. To err is human. Melakukan dosa itu ialah manusia biasa. Saya banyak dosa. Dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan isteri, dosa dengan anak, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan mak saudara, bapa saudara. Allah. Dosa dengan jiran, dosa dengan sahabat di pejabat, dosa dengan sahabat yang selalu mengail, memancing dengan kita. Allah. Banyak dosa. Tak sebut lagi dosa besar, dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul. Tak sebut lagi dosa dengan isteri. Tak sebut lagi dosa dengan jiran. Banyak dosa. Dan kita pun, orang lain pun, perkelilingan kita pun melakukan dosa terhadap kita. Mari kita lawan siapa yang mula-mula memaafkan. Orang yang mula-mula memaafkan dosa, mendahului kemaafan atas dosa yang dilakukan, malaikat akan mencatat orang ni, akan menjadikan dia terbuka pintu syurga, dibukakan pintu syurga kepadanya. Para penonton yang dihormati sekalian, balik kepada dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa kecil yang berterusan yang menjadikan kita fasik. Dosa besar, yang paling besar yang tidak diampunkan, syirik. Minta-mintalah tuan-tuan, minta-mintalah. Kita tidak ada anggota keluarga kita. Anggota keluarga yang dekat dan yang jauh terlibat dalam kesyirikan. Anak-anak dan keturunan zuriat kita tidak ada yang terlibat dalam unsur-unsur syirik. Dan janganlah ada yang terlibat dengan dosa-dosa kering, dosa-dosa kering. Janganlah terlibat dengan dosa-dosa besar. Berjudi, dosa besar. Minum arak, dosa besar. Berhibur-hibur sehingga lupa daratan, dosa besar. Dan buat tenungan-tenungan nasib, pergi tengok horoskop, itu dosa. Tuan-tuan dan puan, banyak dosa-dosa. Meninggalkan sembahyang, dosa besar. Meninggalkan solat, dosa besar. Saudara, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya namanya insan. Janji setia itu diikat oleh salat, oleh sembahyang.
Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Dosa, tuan-tuan, dosa. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Para penonton yang dihormati sekalian, dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul. Apa dosa kepada Rasul? Membelakangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tidak mengikut perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tidak menghargai Al-Quran wahyu 6,666 ayat untuk memudahkannya, untuk mengiranya. 6,666 ayat, 114 surah, 30 juzuk. Tuan-tuan, tidak diyakininya dosa syirik. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, bayangkan tuan-tuan, kita berdosa dalam umur macam saya ni, 72 tahun, dosa. Nak masuk 73 dah. Bila lagi nak memohon ampun kepada Allah? Bila lagi nak menghadap mak kita, tuan-tuan? Mak kita, bila nak menghadap mak, macam Nash buat. Dakap dia, cium dia. Give a good hug. Hugging. Kissing. Tuan-tuan, belai dia. Dengan curuhan lilihan air mata. Cium dia. Bisikkan di telinganya. Ampun ibu, ampun ibu, ampun. Maaf ibu, maaf ibu. Ampun ibu, ampun ibu, ampun ibu, ampun. Kalau saudara dan saudari belum berbuat demikian, buatlah. Jangan tunggu mak dah terbujur menjadi jenazah, baru nak cium. Kan kita tengok, bila dah dikafankan, dibuka sedikit muka, dipanggil. Mana anak-anaknya, mana saudara-saudara rapatnya, sila bagi penghormatan yang terakhir. Kebanyakannya menciumnya. Mencium mayat yang sejuk itu. Mencium mayat yang kaku itu. Mencium mayat yang sudah tidak bernyawa itu. Mencium mayat yang ada mata tidak dapat memandang, ada telinga tidak dapat mendengar, ada lidah tidak dapat berkata-kata itu. Mencium mayat yang sudah kosong itu. Apa artinya, saudara? Ciumlah waktu hidupnya. Waktu matanya boleh memandang, oh ini anak aku. Telinganya boleh mendengar, oh ini suara anak aku. Tuan-tuan, rasa panasnya, haba pelukan daripada anaknya, dia tahu. Itu anak aku. Sebab kita sudah berada di rahimnya 9 bulan 10 hari. Tapi yang sebut apalah tuan-tuan. Tangan kita menyentuh, ambil satu jari, kita sentuh ibu kita. Yang masih boleh bercakap, yang boleh merasa, derianya masih ada. Dia tahu. Itu anak dia. Tak percaya tuan-tuan ya? Tengoklah. Tanya dia. Tanya ibu kita. Pegang seorang dekat sana. Tanya dia. Yang mana anak dia? Dia akan kata yang sebelah kanan itu anak aku. Dia tak nampak. Dia buta. Tapi hati keibuannya tidak pernah buta. Dia tak melihat. Tapi hati keibuannya melihat dengan terang benderang. Saudara, bila kita memaafkan seseorang, tuan-tuan, yang cantiknya dihiasi kemaafan itu dan kita mendoakan. Doakanlah, saudaraku yang berdosa kepada aku dah maafkan. Wahai Allah, terimalah kemaafan ini, wahai Allah. Wahai Allah, lorongkanlah dia ke jalan yang benar. Wahai Allah, dia tidak akan melakukan lagi kesilapan-kesilapan itu kepada orang lain. Doakan. Doa yang baik, kita doakan mereka. Mereka tidak tahu pun yang kita mendoakan mereka. Itu doa yang paling baik. Para penonton yang dihormati sekalian, ya. Dalam surah An-Nisa
Allah menyebutkannya. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Surah An-Nisa ayat 149. Saya sebutkan lagi tuan-tuan dan puan, soal memberikan kemaafan ini. Mudah-mudahan di pagi yang hening bening, Allah maafkan dosa-dosa kita. Dosa kepada orang dimaafkan, orang dosa kepada kita pun kita mohon kemaafan daripada mereka. Untuk Allah, kita mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maaf kepada manusia, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, inilah yang nak dilakukan. Dan tuan-tuan dan puan, yang cantiknya bila kita sudah memaafkan itu pada diri kita, selain daripada sifat mulia menjadi pemaaf, apalagi sifatnya tuan-tuan? Sifat yang mulia selain daripada pemaaf, rajin beribadah. Rajin. Segera melakukan ibadah. Rajin menginfak. Rajin mewakaf. Rajin memberi amal jariah. Rajin memberikan sumbangan-sumbangan dalam apa bentuknya untuk agama, untuk perkembangan agama, kemajuan agama. Apa lagi sifatnya tuan-tuan? Merendah diri, rendah diri. Tidak menyombong, tidak bongkak, tidak riak, tidak ujub. Apa lagi sifatnya tuan-tuan? Saya dah kata tadi, dermawan, dermawan. Pemaaf, dermawan, rendah diri, Allah. Dan bersegera melakukan amal ibadat kebaikan, bersegera. Sari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Tuan-tuan, segera melakukan kebaikan, segera melakukan ketaubatan, segera memohon keampunan. Segera. Yang baik, tuan-tuan dan puan, disegerakan. Memohon maaf, segerakan. Taubat, segerakan. Mohon ampun kepada Allah, segerakan. Mohon maaf kepada manusia, segerakan. Susunan manusia, mohon maaf daripada mak, mohon maaf daripada ayah, mohon maaf daripada suami, mohon maaf kepada isteri daripada isteri, mohon maaf kepada anak-anak kita, mohon maaf kepada adik-adik-beradik, mohon maaf kata mak mertua, ayah mertua dan ipar-ipar kita. Akhirnya kita memohon maaf kepada jiran tetangga dan insan sejagatnya. Mati kita, maka tuan-tuan dan puan, insya-Allah tanggungan dosa itu sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebenarnya 100% hati kita bersih, jujur, ikhlas, kemaafan, memberi kemaafan dan menerima kemaafan. Para hadirin yang rahmati sekalian, kita berhenti sebentar, kita dengar sedikit pesanan daripada Yayasan Sabha. Ada pesanan daripada Yayasan Sabha. Silakan. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, InsyaAllah hari ini tuan-tuan, hari ini saya mengadakan satu program tuan-tuan. Program namanya Dakwah Through Food. Dakwah melalui penyediaan makanan. Dakwah Through Food yang akan dihidangkan oleh teman saya, seorang revert, masuk Islam sekitar 6 tahun yang lalu. Masuk saja Islam, komitmen kepada Islam, jauh lebih hebat daripada kita, kebanyakan termasuk saya, born Muslim. Hebat pengorbanannya, hebat impiannya, hebat kemahuannya yang telah dicurahkannya kepada saya. Apa dia buat? Dia chef. Dia tukang masak bertaraf antarabangsa. Pernah berkhidmat di Australia, pernah berkhidmat di Republic of China, pernah berkhidmat di Taiwan, pernah berkhidmat di Macau, pernah berkhidmat di United Kingdom, pernah berkhidmat di Australia sebagai chef. Saudara, dia mempersembahkan kepada kami, ingin berbakti kepada agama, nak membangunkan chain of restaurants
yang menyajikan makanan-makanan Cina yang otentik. Chinese cuisine yang otentik. Yang rasanya rasa seperti dimasak nun di negeri Cina di abad-abad yang lalu sampai sekarang ini. Dia kata kedai-kedai yang menjadikan masakan Cina di Malaysia ni dah banyak Malaysianized. Jadi dia hendak menyajikan sesuatu yang otentik. Barulah kita dapat nikmati kehalusan, ciri-ciri kehebatan masakan Cina yang turun-menurun ribuan tahun itu, tuan-tuan. Dia nak masak, bahan-bahannya halalan tayyibah. Cara menyediakan bahan-bahan tu halalan tayyibah. Cara memasaknya halalan tayyibah. Cara menyajikannya halalan tayyibah. Cara menikmatinya halalan tayyibah. Setelah kita menikmatinya, berlaku proses halalan tayyibah itu terus mengalir. Dan yang kedua, yang ketiga, ada satu komponen di situ. Komponen dakwah. Biasanya tuan-tuan dan puan, kita pergi restoran, bawa anak, bawa cucu, kita makan. Masing-masing cerita dengan cerita mereka, yang handphone dengan handphone, smartphone dengan smartphone. Yang tak berkomunikasi terus tak berkomunikasi, mereka berkomunikasi dengan smartphone mereka. Akhirnya, idea untuk kita beramah mesra sesama ahli keluarga tak tercapai kerana anak-anak tuan-tuan terikat dengan handphone masing-masing. Itu yang berlaku. Habis makan, kita balik. Bayar, kita balik. Bil makan dekat 12 orang, bilnya dekat-dekat RM380. Saudara, habis. Bulan depan, siapa pula punya hari jadi, datang lagi. Makan begitulah caranya. Tetapi yang ini, tuan-tuan, bila disebutkan dakwah through food, pertama, bahan-bahan yang nak dimakan halalan tayyibah. Kedua, menguruskan bahan-bahan itu, misalnya telur. Telur, bagi teman saya ni namanya Amantio, tuan-tuan. Chef Amantio. Chef Amantio. Telur itu dibasuhnya. Telur itu, berapa orang yang basuh telur? Isteri kita basuh telur itu. Dia basuh telur itu, tuan-tuan. Dibersihkannya telur itu. Dibersihkannya, tuan-tuan. Kulit-kulit telur itu sebelum dipecahkan. Begitulah rapinya. Bagaimana bahan-bahannya. Tak ada sentuhan-tuhan sikit pun tidak ada. Yang syubhah, yang haram di dalamnya. Masak, tuan-tuan, dengan doa-doa masak, dengan selawat-selawatnya. Allah. Disajikan. Akhlak menyajikan. Akhlak pembantu-pembantu yang menyajikan. Senyumannya yang menawan, yang keluar daripada hatinya. Kata-katanya yang menawan. Yang menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan tuan, silakan tuan-tuan. Ahlan wa sahlan, silakan, silakan tuan-tuan, silakan. Begitulah dia layan. Dia layan dengan penuh hormat. Dia halam dengan penuh kegembiraan. Sebab dia melayan tetamu yang datang itu. Tetamu dia pun ia, memberi wang kepada dia pun ia. Tetapi tetamu agama, ini tetamu agama, ini tetamu agama. Bila tetamu agama mentetamukan kita, maka sajiannya sajian agama. Rohnya roh agama. Ceritanya cerita roh agama. Cerita-cerita roh agama. Perkelilingannya perkelilingan agama. Tentu ambience agama. Tuan-tuan, settingnya setting agama. Ini yang Amantio, Chef Amantio nak buat. Jadi, bila orang dah makan, menikmati makanan 100% authentic Chinese cuisine, balik, tuan-tuan. Mereka bukan tertawan kepada makanan itu. Tapi mereka tertawan dengan setting, dengan layanan, dengan benda-benda yang ada kaitan dengan agama yang dihidangkan kepada mereka. Makanan jasmani pun masuk, makanan rohani pun masuk. Makanan makhluk pun masuk, makanan mengingati Khaliq pun masuk. Jadi tuan-tuan, hari ini pukul 10.30 begitu tuan-tuan,
Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama bersama dengan tetamu-tetamu dalam 50 ke 60 orang, tak ramai tuan-tuan sebab COVID-19. Jadi kita jemput tuan-tuan dan puan esok datang untuk kita buat soft launch, pelancaran awal kepada dakwah through food yang diutarakan oleh Chef Amantio. Berlaku di rumah saya tuan-tuan, saya menyediakan rumah saya, insya-Allah ada sedikit kawasan di situ. Di situlah kita lakukan. Tuan-tuan doakan tuan-tuan. Kita tidaklah menjemput ramai, hanya on invitation. Datang kita invitekan kawan kita, Ahli-Jatuhan Kuasa Masjid dan teman-teman korporat untuk bersama-sama supaya ada talian terjalin antara kita dengan masyarakat. Apa yang diusahakan oleh Chef Amantio supaya ada rangkaian-rangkaiannya. Rangkaian dakwah melalui food, dakwah through food terjalin. Akan sampai ke Johor Bahru, akan sampai ke Ipoh, akan sampai ke Alor-Setar, sampai ke Kota Baru, sampai ke Kuching, sampai ke Kota Kinabalu, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke selatan Thailand, sampai ke Indonesia. Ini yang kita hendak. Inilah dakwahnya tuan-tuan, inilah dakwahnya. Doakanlah tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan, itu portion yang pertama. Portion yang kedua, Chef Amantio beritahu saya, tuan-tuan tahu kan, kita nak bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, 12 juta ringgit. Sekarang dalam proses mengumpul dana. Dana macam mana datang? Dananya datang tuan-tuan daripada wakaf, daripada zakat, daripada tuan-tuan infak, sedekah, fidyah, amal jariah fi sabilillah. Dalam pilihan-pilihan itu, Chef Amantio akan memberikan sumbangan setiap kali orang datang makan. Setiap kali dia meraih keuntungan, setiap kali itulah dimasukkan sebahagiannya amal jariahnya. Berterusan itu kepada tabung pembinaan dan pengurusan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di situlah kaitannya antara Chef Amantio dengan Yayasan Sabha. Itulah kaitannya. Jadi kita hendak teman-teman kalau nak mengadakan jamuan di peringkat pejabat, jamuan di peringkat berbagai-bagai anniversary corporate companies, tuan-tuan dan puan, menyambut keuntungan yang luar biasa yang berlaku kepada sesuatu syarikat, menyambut hari jadi ketua syarikat kita dan sebagainya, buatkan tuan-tuan besar, jamuan besar, sama ada makan tengah hari, makan malam, bolehlah kita menggunakan khidmat daripada saudara kita, kawan kita yang revert, namanya Amantio, tuan-tuan. Amantio, Chef Amantio. Jadi itulah lebih kurang tuan-tuan, saya harap kita dapat berjaya dalam kali ini, insya-Allah. Boleh kita tengok apa ni, boy? Kita bagi sikit apa ni daripada pesanan daripada Yayasan Sabha. Silakan. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang hormati sekalian, ada 3 perkara yang tuan-tuan menerima pesanan daripada Yayasan Sabha. Pertama tadi, kita akan mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah yang tak perlu saya ulang lagi tuan-tuan. Ini adalah satu-satunya dikatakan satu-satunya di dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, institusi yang akan menyediakan pendidikan hujung usia. Nama programnya nanti Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Dibuat secara berstruktur, dibuat secara bersilibus, dibuat secara berkurikulum, dibuat secara bermodul, dilaksanakan oleh teman-teman yang faham, yang arif dalam bidang ini. Ada pembimbing-pembimbingnya, kita ada asatizah yang membimbingnya. Tak tahu baca Fatihah, ada pembimbing baca Fatihah. Tak tahu salat, ada pembimbing salat. Tak tahu membaca Al-Quran, ada pembimbing membaca Al-Quran. Tak tahu adab-adab, tuan-tuan, ada pembimbing adab-adab. Tak tahu cerita macam mana tuan-tuan bacaan-bacaan sembahyang daripada awal, daripada takbiratul ihram sampai memberi salam. Nun di sudut sana ada ustaz yang mengajarkannya secara pertemuan antara muka dengan muka, face to face macam itu. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh kehormatan. Kita menghormati yang boleh dihormati, yang tak boleh pun dihormati. Tak ada tuan-tuan, no condescending. Tidak ada merendahkan taraf mana-mana. Tidak akan menjatuhkan air muka mana-mana. Di tempat itu nanti namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dalam kompleks ini juga tuan-tuan dan puan, kita didik anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang mengkhidmati kita waktu kita sihat. Anak yang mengkhidmati kita waktu kita sakit. Anak yang mengkhidmati kita waktu kita berada dalam situasi sakratul maut, nazak. Anak yang mengkhidmati kita waktu nyawa nak keluar daripada jasad kita. Dia mentalkinkan, mereka mentalkinkan kita. Anak yang menguruskan jenazah kita. Tak mau orang lain dah, anak kita. Memandikan anak kita, mengkafankan anak kita, mengimamkan salat jenazah pun anak kita. Mengkebumikan anak kita, meletakkan keliang lahat anak kita, menyerindingkan jenazah menghadap kiblat anak kita. Tuan-tuan, mentalkinkan anak kita, mendoakan anak kita, dan menjaga harta tinggalannya dan wang simpanannya seluruhnya. Tidak ada satu sen pun yang dibelanjakan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu anak yang saleh, anak yang salihah. Anak yang saleh, yang salihah, yang tidak saleh, yang tidak salihah, tidak boleh buat tugas ini. Macam mana anak kita yang tak semayang, yang tak jaga semayang, yang tak pernah pergi masjid, yang tak pernah pergi surau, yang tak pernah pergi madrasah, yang tak pernah duduk majlis ilmu, yang berpoya-poya daripada petang sampai ke malam. Tuan-tuan, yang berlumba haram, yang keluar dengan girlfriendnya, pukul 6 keluar, pukul 1 pagi baru balik, tuan-tuan dan puan. Anak-anak ini nak mentalkinkan tuan-tuan. Anak-anak ini nak mengimamkan solat jenazah tuan-tuan. Inilah tuan-tuan yang saya buat. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, kita sebut buku ni. Ni buku ni. Tuan-tuan ni. 3 buku yang saya hasilkan. Ini buku yang ke-41 tuan-tuan. Ini buku yang ke-41. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Karangan saya ni. 41 buku, this is the 41st book yang saya sudah lahirkan. Anak kita membaca, seluruhnya kena baca. Mak, bapa dan anak-anak daripada umur 12 tahun sampailah umur 40, 50, 60, 70, 80 tahun. Kena baca buku ini, tuan-tuan dan puan. Nombor 2, ini buku yang ke-42, tuan-tuan. Buku yang ke-42 namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku ni saya tulis khas untuk menyediakan diri kita menghadap Allah. Apa yang perlu dilakukan
Umur 60, yang tak boleh mengaji Quran, kena pandai mengaji. Yang tak tahu salat, kena betul salat. Yang malas salat, kena rajin salat. Yang tak bertaubat, kena bertaubat. Yang jauh daripada Allah, kena dekatkan diri kepada Allah. Yang tak ingat mati, kena ingat mati. Mati dalam husnul khatimah. Ini dia bukunya. Tentu ada. Dan buku yang ke-43, buku ni dah 3 bulan, baru 3 bulan umurnya. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ni tuan-tuan, serius. Bukan kerana saya mengarangnya, tetapi intinya itu dapat memujuk, menggamit seluruh wanita. Jadi isteri yang bukan jadi isteri. Isteri dan isteri yang berumur, isteri yang muda, isteri yang dewasa. Baca buku ini. Untuk membolehkan tuan-tuan mengikuti jalan-jalan, cara-cara untuk menjadi Ketua Bidadari Syurga. You not only menjadi, tuan-tuan, the person of Jannah. Bukan menjadi orang syurga. Tuan-tuan, bukan menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai bidadari syurga. Tapi tuan-tuan, perempuan adalah Ketua Bidadari Syurga. You are the head of all the bidadari in Jannah. Jadi tuan-tuan, dapatkan buku ini insyaAllah. Dan ketiga-tiga buku ini tuan-tuan, boleh diseminarkan. Ada teman daripada Singapura telah menghubungi saya untuk mengumpulkan sahabat-sahabat untuk diseminarkan secara online. Kita buatkan nanti tuan-tuan, seminar secara online kita akan buatkan nanti. Tetap satu buku, yang ini misalnya. Seminar online setengah hari sekitar dalam 3 jam. Seminar online. Macam mana cara nak buat? Tuan-tuan hubungi kita tuan-tuan. Hubungi kita. Di belakang ni ada nombor-nombor telefon di belakang. Belakang buku ni ada nombor-nombor telefon, hubungi kami. Macam mana nak caranya nak buat? Mengumpulkan sahabat-sahabat untuk mengadakan seminar online. Live online yang dikendalikan oleh saya dengan tim saya insya-Allah. Seminar dalam 3 jam tuan-tuan. Untuk menghadam buku ini. Habis buku ini tuan-tuan, hari yang lain pula buku ini pula. Buku ini mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah impian setiap muslim. Kita hadam buku ini sampai cair, kita hadam buku ini untuk mati dalam husnul khatimah. Dan juga buku ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah mari kita hadam bersama anak-anak kita. Seminar setengah hari online. Live online, live. Namanya Khidmati Ayah Bunda hingga akhir hayat. Kita hadam buku ni. Tuan-tuan, chapter by chapter, chapter by chapter. We make everyone fully understood what it contains dalam buku ini tuan-tuan. Supaya rumah kita terjadilah rumah yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya yang ketiga, kita ada taska. Kita ada nursery. Kita ambil baby daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Dia bukan tadika tuan-tuan, dia taska. 2 bulan sampai 4 tahun, datang ke 6 cawangan. 1 di Bangi, 1 di Kajang, dan 4 di Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, apa dia ciri-cirinya? Modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Jadi kita nak masuk bibit-bibit agama awal-awal lagi. Suasana, tuan-tuan, keislaman awal-awal lagi. Kita nak mereka menjadi profesional, menjadi doktor, menjadi lawyer, menjadi accountants. Tetapi hati mereka sayang Allah, sayang Rasul, sayang mak, sayang ayah, sayang umat, sayang agama. Itu yang kita nak tuan-tuan. Itulah hajat kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan ya, doakan majlis yang kami anjurkan pagi ini. Namanya tuan-tuan, Dakwah Through Food, yang akan dirasmikan oleh yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas mufti wilayah yang sekarang ini menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, akan melancarkannya bersama dengan jemputan sekitar dalam 50-60 orang di pekarangan rumah saya insya-Allah di pinggir Taman Tun Dr. Ismail. Ini hanya kepada invited guest. We do it by invitation. Tetapi apapun tuan-tuan, kita akan rekodkan. Mungkin ada bahagiannya ucapan menteri nanti kita buat live tuan-tuan. Tuan-tuan buka saja. Sekitar dalam pukul 10.45 begitu, tuan-tuan buka live-nya ucapan daripada menteri kita, ulama kita, orang alim kita, tok guru kita untuk membincangkan tentang dakwah through food tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dapat tune in
kepada program kita. InsyaAllah tuan-tuan dalam pukul 10.45 begitu, kita akan ke udara nanti live untuk kita cover program yang kita kendalikan pagi ini di kediaman saya. Nama programnya ialah Food, Dakwah Through Food, yang diurus utama oleh sahabat saya, Saudara Amantio, Chef Amantio, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan saya ikhlas, isteri saya ikhlas, anak-anak saya ikhlas, Chef Amantio ikhlas, timbalan pengurusi kepada Yayasan Sabaha, Haji Zahrum Zain, isteri dan keluarganya yang banyak membantu saya ikhlas, dan teman-teman yang lain, pembantu-pembantu saya semuanya ikhlas. Atas keikhlasan inilah Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Aku kau lihat, jangan lupa tuan-tuan, malam ni 9.15. Semalam tuan-tuan kita tidak ada bersiaran yang 5.50 sampai pukul 6. 10 minit. 10 di DHA. 10 minit bersama Dr. Hasan Ali. Semalam petang semalam tidak dapat bersiaran sebab teknikal. Hari Sabtu, hari Ahad tidak. Hari Isnin bersiaran semula 5.50 petang hingga pukul 6 petang, 10 minit bersama dengan Datuk Dr. Hasan Ali. Kita cerita mengenai pendidikan anak-anak dan kerukunan rumah tangga. Pendidikan anak-anak, kerukunan rumah tangga dalam kapsul-kapsul 10 minit, 10 minit, satu hari 10 minit, satu hari 10 minit. Dan malam ini 9.15 tuan-tuan, kita kemukakan beberapa orang lagi untuk pembincangan panel kita pada malam ini insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, pergi tuan-tuan, sebarkan, like and share. Tolong tuan-tuan, tolong. Tugas tuan-tuan kecil aja, like and share, like and share. Tuan-tuan, raikan YouTube kita, subscribe. Tuan-tuan, subscribe YouTube kita, Dr. Hasan Ali. YouTube kita Dr. Hasan Ali. Subscribe juga tuan-tuan, raikan kita punya Instagram. Jadi kalau tuan-tuan sebarkan, like and share Instagram kita. Instagram kita Dr. Hasan _Ali. Dr. Hasan _Ali. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang tidak terhingga. Hari ini kita membincangkan tuan-tuan dan puan, ya insya-Allah amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, siri yang ketujuh. Namanya siri pagi ini ialah satu sifat memaafkan. Sifat kemaafan yang ada kepada kita. Sifat itulah yang ada pada Rasulullah. Sifat itulah yang ada kepada setiap muslim dan muslimat, supaya kita berada di jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.